Okey, Ustaz Syafuddin, saya baru ni saya ada viral pasal satu video apa ni talqin Betul. kan. Lepas Video apa tu? tu ada banyak komen dan DM saya cakap, adik kenapalah buat benda ni? Benda ni bid'ah. Lepas tu saya pun macam tertanya, jadi persoalan lah dalam kehidupan saya. Bet, kenapa saya ini orang macam tak suka saya buat talqin kan? Benda tu tak elok ke? Tu nak minta pendapat Ustaz Syafuddin. Benda ni elok ke tak elok? Saya pun jadi tak tahu lah ni. Tu dia. Macam mana nak jawab ni? Bagi Dr. Rora jawab ah. Soalan tak jelas. Dia kata dia buat talqin, tapi orang duduk merek kat dia. Dia pun pening. Talqin ni elok ke tak elok? Talqin ni nak kena jawab juga tu, menyesal masuk live ni. Anta a'lam minni. Pertamanya, dalam agama ni, dia ada benda yang dipanggil sebagai mukhtalafih. Benda yang khilaf di kalangan para ulama. Benda ni biasanya ada hurai dalam kitab dia. Kan, yang Ustaz Syihab duk terjemah buku dia tu. Raf'ul Malam an A'immatil A'lam. Iaitu mengangkat celaan terhadap ulama-ulama yang merupakan tokoh-tokoh besar. Perbezaan pandangan ni kadang-kadang disebabkan oleh perbezaan kepahaman. Dalil yang sama tapi cara faham beza, maka berlaku perbezaan pandangan. Ada juga perbezaan pandangan disebabkan oleh kerana seorang alim dia tak tahu berlakunya pemansuhan hukum. Sebab zaman dulu periwayatan berlaku. Jadi dia tak sampai pemansuhan hukum tu kat dia. Jadi dia pegang hukum yang lama. Dia tak tahu ada pemansuhan yang baru. Kemudian boleh jadi juga disebabkan oleh perbezaan cara mereka menilai sesebuah riwayat. Mungkin perawi itu pada seorang tokoh, perawi itu okey sebab dia tahu perawi ini okey. Jadi dia husnuzan, dia kata sekadar yang saya tahu perawi ini okey. Tapi ada orang yang lain yang mengkaji, yang lebih dekat dengan perawi itu, dia tengok perawi ini tak okey sebenarnya. Contohnya macam apa yang berlaku kepada Muhammad bin Humaid. Umpamanya ada tokoh yang puji dia, tapi ada yang tak terima dia. Sebab dia orang kenal dia kata Muhammad bin Humaid ni seorang yang tak boleh terima riwayatnya. Okey, tak apalah yang tu. Dalam bab talqin, talqin ada dua. Satu talqin sebelum mati, satu talqin selepas mati. Talqin sebelum mati ni memang ada lah. Yang ni memang hadisnya diterima. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkan orang yang nazak mauta tu bi'tibari ma sayakun lah, dia majaz. Yang ni kena baca buku saya lah, metodologi memahami hadis. Dan lagi duk kempen tu kan. Duk kan. Maksudnya dia mauta tu bukan mauta maksud dia dah mati. Maksudnya dia akan mati. So kalau kita tengok orang tu dia akan mati, kita ajarlah la ilaha illallah. Tapi kalau talqin selepas daripada mati, dengan kita selesaikan pengkebumian, kemudian kita duduk kat kubur, lepas tu kita buat style yang macam kebiasaan orang Melayu buat. Yang ni yang ada perbezaan pandangan dalam kalangan ulama. Ada ulama terima, dalam mazhab Syafi'i dia terima. Sebab dia kata hadis tu walaupun dhaif tetapi dikuatkan oleh amalan ahli Syam. Ahli Syam beramal dengan hadis tu. Itu mazhab Syafi'i. Tapi mazhab selain daripada al-Imam Syafi'i, mereka tak terima. Mereka kata hadis ni dhaif. Jadi ada dua pandangan lah kat situ, kan. Bahkan kalau kita tengok dalam isu ni, kalau tanya saya lah, kita pilih pandangan yang kita rasa kita percaya dan yakin. Dan kalau kita tengok orang buat benda yang berbeza, kita tak payah bantah lah, sebab kita tahu dia ikut mazhab yang muktabar. Sama jugalah macam sapu atas token ni kan. Sapu atas token ni sama juga, dia khilaf yang muktabar. Walaupun ada orang kata khilaf ni khilaf yang tak muktabar. Dah, khilaf sapu atas token ni khilaf yang memang disebut dalam kitab-kitab fiqh. Kan, kalau baca kitab-kitab Hambali memang ada. Dia orang bahas tentang sapu di atas jawrabain. Cuma syarat-syarat tu ada khilaf di kalangan para ulama lah. Jadi bagi saya, kita tak perlu ingkar dalam masalah mukhtalafih. Kita terima, walaupun ada yang setuju, ada yang tak setuju, tapi kita biarkan kerana para ulama sendiri berbeza pendapat. Sebab tu kalau ada orang talqin di kubur, saya secara peribadi saya tak amal lah.
Saya tak buat. Tapi kalau ada orang buat, saya taklah menghalang. Saya kata dia ikut, dia taklid ulama yang dia rasa, dia yakin lah. Katalah, Imam Nawawi antara orang yang setuju dengan talqin umpamanya kan. Dia terima. Katalah Imam Nawawi ada depan kita dan dia mengamalkan talqin. Takkan kita nak bantah di Imam Nawawi kot. Bukan kata bukan kita tak setuju lah. Habis tu hebat lagi pada Imam Nawawi kata ada ulama lain juga yang kita lebih setuju. Itu saja. Macam dua orang guru kita lah. Guru ni mengajar cara macam ni, pandangan dia macam ni, guru ni macam ni. So kita sayang guru kita ni, tapi dalam masalah ni saya rasa saya cenderung pada guru ni lebih pada guru ni. Tapi dua-dua saya sayang, macam tu lah. Jadi makna kata Ustaz, kesimpulan dia kat sini, kalau nak buat lah. Kalau tak mau buat pun tak apa. Macam tu Ustaz. Ya. Kalau kita nak nyatakan pendirian kita tak ada masalah. Cuma kalau orang kata kan, kau buat talqin lepas kematian tu, hadis tu dhaif lah. Kita senyum je lah, kita kata, iyalah pandangan sebelah kan dhaif lah, saya terima. Cuma kita jangan terlalu cepat kecil hati lah. Orang Melayu suka cepat kecil hati banget kan. Cuma saya itu masalah lah kan. Jadi kalau okey tak. Macam contohlah orang kata kat kita, kau tak buat talqin ke? Habis tu tak sempurna lah. Iyalah tak sempurna bagi engkau lah. Bagi saya yang pegang pada pendirian yang berbeza, sempurna lah. Kita buat dengan cara yang kita pegang. Macam tu je. Pandangan Ana, Wan kena cari ilmu sikit lah untuk nak backup tu kan. Dia sebelum kita nak bantah, kita cari dulu. Sebab takut-takut kita terbantah tokoh besar. Betul. Nak kena ada sandaran ilmu tu baru. Ya. Saya tengok Ustaz. Situasi dia tadi. Ramai yang bercakap soal bid'ah ni macam benda tu tak boleh buat langsung. Tak boleh lah sebab bid'ah ni kan dia terpecah kepada dua. Satu bola, satu hati. Detektif Wan. Saya tengok ramai sangat yang anggap bid'ah ni jahat sangat buat benda bid'ah ni. Memang bukan. Dalam bab bid'ah, dia bid'ah ada dua kan. Satu bid'ah akidah dengan satu bid'ah amalan. Menghukum bid'ah pada sesuatu amalan yang ulama berbeza pendapat tu kadang-kadang memang ada. Cuba tengok dalam kitab Al-Izz bin Abdus Salam, ada seorang ulama mazhab Syafi'i, dipanggil Sultanul Ulama. Dalam kitab dia Qawaidul Ahkam tu, dia ada sebut, dia kata memang kadang-kadang dalam beberapa isu, dalam beberapa masalah, berlaku khilaf di kalangan para ulama tentang bid'ah ataupun tidak sesuatu amalan. Ada ulama kata bid'ah amalan ni, ada yang kata tidak. Tapi mereka tak adalah macam bila kata kata aku buat bid'ah ni aku ahli neraka. Tak, kita yang tak setuju yang kata bid'ah tu, dia kata bid'ah pada amalan tu, bukan pada orang tu. Jadi bid'ah pada amalan ni, bid'ah pada amalan bukan pada akidah. Jadi kalau bid'ah kita membid'ahkan dia pada akidah dia, itu serius lah, kena perlu bukti. Tapi kalau bid'ah pada amalan, yang ni memang ada dalam kita tradisi fiqh. Contohnya macam ada qaul yang membid'ahkan akikah pun. Ada qaul dalam kitab mazhab fiqh, dia kata akikah ni bid'ah. Tapi orang yang tak setuju, dia bawa dalil kata tak bid'ah. Sebab bila kata bid'ah tu tak ada dalil lah. Sebab ibadat bila tak ada dalil, diamalkan dengan ada orang kata apa? Dengan ada kaifiat tertentu, dengan ada kepercayaan, ada fadilat tertentu, dianggap bid'ah kalau tak ada dalil. Jadi diorang bawa dalil. Contohnya macam tadah tangan waktu doa qunut, adakah dianggap bid'ah ataupun tidak? Ini benda-benda yang ada dalam syariat, dalam kitab fiqh. Jadi bukan benda yang mengejutkan lah. Siapa yang tak setuju untuk kata bid'ah, dia kena bawa dalil lah. Dia kena bawa bukti lah. Faham. Jadi kalau orang kata benda ni bid'ah, kita tak kecil hati ingatlah. Kita kata saya ada dalil dalam masalah ni dalil saya 1, 2, 3. Tapi kalau tak ada dalil, memang benda tu baru betul-betul kan. Benda tu memang tak ada mazhab yang kata demikian. Kita kena muhasabah balik lah. Kita ikut siapa lah masalah ni. Jadi benda ni khilaf Ustaz. Ya, dalam bab talqin lepas kematian ni memang daripada dulu saya duk kata khilaf ulama. Memang ada mazhab yang kata bid'ah. Ada mazhab yang terima dengan menguatkan hadis tu berdasarkan amalan ahli Syam. Tapi terkejutlah masa ayah Dr. Mazhar meninggal lagi tu. Saya diminta oleh Dr. Mazhar untuk bagi tazkirah sikit, sebab perlih kami tak buat talqin. Tazkirah tu berdasarkan pada hadis yang sahih yang Nabi berikan sedikit ucapan ketika pengkemumian berlaku. Tiba-tiba orang komplain lah, orang kata boleh pula buat talqin. Pertama, itu bukan talqin lah, itu hanya tazkirah yang berbeza daripada talqin yang dibuat oleh
mazhab Syafi'i. Dan bila saya kata tak ada masalah, siapa nak buat talqin buatlah, benda ni benda khilaf. Dia orang terkejut bila saya kata macam tu. Seolah-olah macam saya ni diputrikan oleh orang yang satu orang yang tak boleh menerima khilaf. Sedangkan saya mengajar dalam kuliah-kuliah banyak saya sebut tentang khilaf ulama. Dia tak pernah tengok Doktor. Dia tak pernah tengok. Lepas tu main serang ikut sekati kepala otak dia. Itu problem dia lah.